Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin-Nabiyil Karim wa Habibil Makin Khatabil Nabiyyin Habibina Muhammadin Amin wa alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو قائم عادل كريم رؤوف عظيم جليل، لا ينام ولا يموت ولا يفوت ولا يموت ولا يذل ولا يحول، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ceraian di pengertian, inilah keadaanku yang tiada sembunyi atasmu. InsyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi, insyaAllah kita lanjutkan lagi pada Qasa'ah 770 ya. Ini lanjutan daripada kalam hikmah yang ke-232 pada pengertian pada munajat kebesaran Allah. Yang kedua, wa hadza hali la yakhfa 'alaika. Lanjutan daripada Qasa'ah 769 ya. Ilahi hadza dhulli zahirun baina yadayka. Kita dah lepas waktu dan masuk kepada sambungan kalam al-Imam, wa hadza hali la yakhfa 'alaika, yakni inilah keadaanku yang tiada tersembunyi di atasmu. Kalau kita sudah seorang hamba Allah yang soleh, yang mukmin, yang benar-benar telah sampai ke mercu ataupun kepada tingkatan ataupun makam ihsan. Ihsan ini artinya sudah ada hubungan kita dengan Allah secara intim. Kita beribadat seolah-olah macam kita melihat Allah berada di depan kita. Kalau memang kita tidak boleh buat demikian, tak dapat kita melihat demikian, kerana Allah bukan seperti makhluk, tidak bersamaan dengan segala yang baru. Maka katanya, fa'ilam takun tara, sekiranya kamu tidak mampu, tidak boleh melihat Allah, pasti kamu tidak boleh melihat Allah ketika di dunia ini, ketika masih hidup. Fa'innahu yaraka, maka Allah melihat kamu. Itu dua keadaan lah, sama ada kita melihat seolah-olah melihat Allah ataupun Allah melihat kita. Jadi Allah melihat kita itu bukan seolah-olah lagi, kita yang melihat Allah seolah-olah. Tapi Allah melihat kita bukan seolah-olah, memang jelas Allah melihat kita dengan begitu jelas, kasyaf, tidak terlindung, tidak tersembunyi, sampai ke lubuk jiwa, sampai ke niat, sampai ke kasat, sampai kepada tujuan kita semuanya telah dilihat oleh Allah dengan jelas, daripada awal hingga akhir wujud makhluk sehingga berakhirnya makhluk.
sama ada di dalam surga, na'udzubillah, dalam neraka, semuanya dilihat oleh Allah dengan jelas. Jadi makam ihsan itu kita sebut makam ihsan, itu yang paling tinggi. Kalau sudah ada makam ihsan ini, maknanya barulah kita telah memenuhi akan tuntutan agama dengan lengkap. Rukun yang pertama Islam, rukun yang kedua iman, rukun yang ketiga ihsan. Jadi kalau kita tidak sampai kepada makam ihsan ini, artinya belum lagi terbina rukun yang ketiga pada rukun agama. Rukun agama, tuan-tuan, rukun agama 3, ya, Islam, iman, ihsan, itu rukun agama. Hanya 2 kita tegakkan, 1 belum lagi. Jadi kenalah capai makam yang ketiga ini. Seorang hamba Allah yang telah capai makam ini, bahawa untuk mencapai cita-cita pendekatan diri terhadap Allah. Seorang hamba Allah yang sudah sampai makam ini akan mula mendekatkan diri, merapatkan diri kepada Allah, sentiasa mencari-cari, bercita-cita, maka adalah tiada tersembunyi di sisi Allah. Di sisi Allah tidak tersembunyilah seorang hamba yang soleh yang sudah mula sampai kepada makam ini. Tidak ada tersembunyi lagi. Maka Allah, pendekatannya kepada Allah, pendadahannya, jiwa raganya kepada Allah, semuanya sudah dinyatakan dan dilihat dan dizahirkan dengan jelas, dan Allah tidak tersembunyi daripada hamba Allah ini. Sebab hamba Allah yang menghinakan dirinya kepada Allah, berdiri depan Allah itu ada sebagai tanda menghinakan diri kepada Allah. Bila kita menghinakan diri kepada Allah, itu artinya kita telah menegakkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hak rububiyah telah ditegakkan dengan ubudiyah kita kepada Allah. Maka justru itu, apabila seorang hamba, sebab hamba Allah yang menghinakan dirinya kepada Allah sentiasa diliputi kerinduan dan kecintaan agar sentiasa dapat dekat dengan Allah dan merasa ridha Allah dalam segala hal. Kita masih hidup, seorang hamba yang saleh dalam keadaan ini, kiranya masih hidup, maka yang ada, yang hanya wujud dalam jiwa dia, pagi, petang, siang, malam, setiap saat, nafas keluar masuk dia, hanyalah mendahirkan keibadatan dan juga kerinduan cita-cita untuk bertemu Allah. Jadi pula yang ada rindu. Kita belum balik kampung, kita masih jauh daripada kampung. Kita cinta kepada kampung, maknanya apa yang ada di kampung kita, ibu bapa kita, saudara mara kita, rumah tangga kita, kampung halaman kita, sawah padang kita. Kita merinduilah dari jauh. Jadi apabila ada sayang, ada cinta, ada rindu. Kalau tidak ada cinta, tidak ada sayang, tidak ada rindu. Sebab itu kita kena pupuk cintaan kita kepada Allah, membalas cinta kepada Allah, memenuhi tuntutan cinta dan kasih sayang kita kepada Allah, sentiasa melihat lebih-lebih kepada kecintaan Allah kepada kita, dapatlah kita membalasinya, dapatlah kita melakukan satu perkara yang lebih penting untuk mentahirkan sifat cinta kita berbalas kepada Allah. Jadi kerinduanlah yang akan wujud, kecintaanlah yang akan wujud. Maka dikata musannif, kerinduan dan kecintaan agar sentiasa dapat dekat dengan Allah dan merasakan ridha Allah dalam segala hal. Seperti yang kita sebut, betapa hamba-hamba Allah yang saleh, maka dengan kerana rindu dan cintanya yang amat sangat kepada Allah, ataupun sudah sampai kepada makam mahabbah, makam cinta, maka dia akan lakukan sebanyak-banyak mungkin ibadatnya kepada Allah, antaranya sembahyang yang dapat kita fahami dan kita sebutkan banyak kali dah, betapa para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang saleh, para sahabat khususan, mereka sanggup melaksanakan ibadat salat dengan beratus ribu rakaat. Kenapa? Untuk melepaskan rindu mereka kepada Allah, untuk menzahirkan sayang mereka kepada Allah. Sudah lebih daripada makam syukur lagi dah. Itu sudah lebih kepada makam syukur, sampai kepada makam apa? Makam syauq ataupun rindu. Itu yang paling tinggi, ya. Alhamdulillah. Maka itu dengan demikian ibadah dan ubudiyah, ibadah kita, ubudiyah, kehambaan kita buat ibadah sebagai syariat, melaksanakan perintah Allah dalam urusan syariat ini untuk menzahirkan sifat ubudiyah, sifat pengabdian kita kepada Allah. Bukan ada apa-apa motif lebih dah. Ya,
Jadi kita faham bahawasanya semuanya daripada Allah, setiap satu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita lakukan syariat itu, bukan arti kita yang ada kemampuan melakukan, tapi kita lakukan itu dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah, dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Allah. Kita lakukan itu mentahirkan sifat kehambaan. Macam orang berdoa, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berdoa, bukan berarti kita sangat-sangat memerlukan kepada apa yang kita minta. Sebab yang kita minta doa ini kebanyakan kepada urusan dunia, betul? Yang kebanyakan tidak urusan dunia, bagi mudah, bagi senang, bagi sehat, bagi aman, itu semua dunia. Tapi bagi hamba Allah yang sampai kepada makam ini, dia mohon kepada Allah itu mentahirkan sifat kayanya Allah. Dia minta itu mentahirkan sifat kaya, bukan kerana menunjukkan dia itu adalah miskin, tapi mentahirkan sifat kaya Allah. Kita minta itu kerana kita tahu yang kita minta itu adalah Zat yang maha kaya. Jadi mentahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah dengan berdoa. Jadi berdoa itu adalah lebih kepada mentahirkan sifat kehambaan, bukan mentahirkan kepada hajat dan keperluan kita. Ya, sebagai kehambaan kita kepada Allah. Bila tidak ada ibadat, tidak ada amalan ibadat, tidak ada Tuhan. Betul? Belum faham ya? Kalau tidak ada ibadat, kita tidak lakukan ibadat, orang yang tidak buat ibadat itu seolah-olah tidak ada Tuhan. Kalau sungguh-sungguh dia menerima ada hakikat, ada kewujudan Allah, wujud Allah sebagai Tuhan, maka dia kena wujudkan pula, bangkitkan sifatnya sebagai kehambaan. Buktikan dengan sifat ubudiyah, kehambaan. Jadi ibadat yang kita buat, doa yang kita minta itu lebih kepada mentahirkan sifat kehambaan diri kita kepada Allah, kerana ada Tuhan yang kita sembah. Sebab itu kita sebut la ma'budah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Kenapa kita sembah kepada Allah? Kerana kita adalah abdi, mentahirkan sifat ubudiyah. Itu artinya sifat ubudiyah. Ya, sampai kepada makam itu seorang hamba Allah tadi tidak lagi bergantung kepada urusan lahiriah, tidak lagi melihat kepada urusan zahir, tidak lagi melihat kepada ikhtiar, tidak dapat lihat kepada usaha, tidak nampak kepada perbuatannya, melainkan dilihatnya akan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Di sini yang dipahamkan itu apa nama? Demikian ibadah dan ubudiyah baik yang sifatnya fardu atau sunnah menjadi hiasan bagi dirinya. Inilah makna syair sufi. Tadallal liman tahwa falaysa al-hawa sahlun idza radiya al-mahbubu sahul laka al-wasdu tadallal lahu takfa bi ru'ya jamalihi fa fi wajhi man tahwa al-fara'id wan nafl. Itu dia punya syair. Ya, keluhan-keluhan syair ini untuk mendahirkan sifat rindu mereka. Ya, dibasusun dengan kata-kata yang indah. Syair ini kita faham bahwasanya antara kata-kata yang akan disusun dalam syair ini semuanya indah-indah belaka, dengan balaghahnya yang cukup tinggi. Ya, kesusastraannya yang begitu indah, semata-mata kerana untuk mendahirkan sifat ubudiyah dan juga sifat kerinduan yang kepada Allah. Maka mereka susun syair ini bukan untuk bergembira, berseronok-seronok secara lahiriah seperti seorang penyanyi yang mendeklamasikan saja, hanya bukan begitu. Para ulama, para sufi ini kalau dia bersyair, syair itu lebih kepada mendahirkan sifat hambanya kepada Allah, lebih kepada mirip kepada munajat, mirip kepada keluhan rayuan kepada Allah. Itu artinya. Sebab itu cantik dia punya susun-susun kata. Hinakanlah dirimu terhadap orang yang kau ridui, kerana rindu bukanlah mudah. Engkau pasti akan sampai apabila yang tercinta itu suka. Kalau Allah suka dengan kita, rindu kita akan sampai kepadanya. Akan terasa hubungan itu dengan Allah. Kena bagi Tuhan suka dulu kat kita. Buat bagi Tuhan suka cara kasar atau faham dulu. Ya, lakukan apa-apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan suka? Artinya apa yang Allah ridha, apa yang Allah senangi,
Ya, contohnya banyak ada kita lihat sembahyang tahajud Tuhan suka, puasa sunat Tuhan suka, orang yang sentiasa mentinggi kebersihan pagi, petang, siang, malam, bersih dia punya pakaian, bersih dia punya badan, bersih dia punya amalan, bersih dia punya pekerjaan, bersih cakapnya, bersih akadnya, ya, bersih sumber pendapatannya, bersih yang masuk kantung perutnya. Allah itu suka bersih. Lagi Allah sayang suka kepada orang yang selalu mau bertobat, selalu sudi dan sedia melihat kelemahan dirinya dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Jadi kita lakukan solat taubat semata-mata dari sifat rindu dan sayang kepada Allah. Karena Allah suka orang yang bertaubat, maka kita tunjuk taubat kita dengan salat. Jadi kita lakukan salat taubat, Tuhan suka. Ya, faham kan? Begitu. Allah suka kepada orang yang pemurah, suka menderma. Allah suka kepada orang yang sayang, hormati orang tua. Allah suka sayang kepada orang-orang yang kasih kepada anak-anak, ya, yang suka kepada budak-budak, anak-anak sayang. Ini Tuhan suka. Jadi kita kena cari jalan bagaimana nak bagi Tuhan suka, buat apa yang Tuhan suka. Bila kita buat apa yang Allah suka, maka Allah akan tanamkan sifat rindu dan kasih dalam diri kita kepadanya. Barulah kita akan terasa senang dan mudah melakukan apa-apa perintah dan pekerjaan Allah, sedia tinggalkan segala tegah larangan-larangan Allah. Sebab kita telah diberi oleh Allah suatu cahaya daripada langit, cahaya daripada alam malakut, di mana dengan cahaya itu kita menjadi rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah tasawuf dipanggil warid, ya, W-A-R-I-D. Kita kejar begitulah ruminya, warid, ya. Warid ini merupakan satu cahaya yang dihantarkan Allah kepada jiwa seorang hamba yang saleh. Antaranya terasa sayang dan kasih kepada Allah, terasa rendah dirinya amat-amat di depan Allah, ya, terasa tinggi dan sanjungnya di jiwanya pada Allah. Diri Allah itu pada dirinya begitu sanjung dan tinggi betul-betul. Kemudian kata musannif lagi di sini, merendahlah kepadanya, nescaya anda akan beruntung melihat kejumbangannya. Ya, merendah, tawadhu kepada Allah. Tawadhu kepada Allah, nescaya kita akan beruntung melihat kejumbangan. Apa jumbang? Kemurahan Allah. Istilah jumbang ini dipakai, ya, oleh orang-orang sebelah Indonesia. Ya, bahasa Sunda dia panggil jumbang, maknanya murah, dapat lihat loyalnya, murahnya Allah. Rauf yang kita sebut sifat jumbang itu dalam doa di bulan Ramadan ini banyak. Allahumma innaka afuwun karim. Afuwun karimun, dua sifat masuk dalam jumbang, sifat kemurahan. Kalau kita halusi balik, ya. Pertama, afu, Allah sedia beri maaf. Apa yang dia buat tuan tak ambil kira, tapi dia buat yang elok lah, itulah elok, kan? Bukan buat benda tak elok, ya. Kalau satu orang yang kita dah sayang, dia buat apa, kita tak nampak lah. Orang tu kita sayang, ya. Tapi dia akan, itulah dia akan buat benda elok. Dia buat benda tak elok, kita akan marah lah, ya. Maknanya orang yang Allah yang kita sayangi, anak-anak kita yang mana kita sayang itu lebih, ya, mungkin kerana dia hormati kita, dia patuh kita, banyak ikut teladan kita, banyak menghayati pendidikan kita, ya, memuliakan kita sebagainya, kita akan sayang dia lebih daripada yang lain. Bila kita sayang, apa yang dia buat nanti kita tak nampak lah, ya, tak nampak sebagai satu kewajiban kemestian mesti buat. Jadi kita hanya nampak hamba itu sebagai hamba yang kita sayang, dan kita hanya melihat kasih sayangnya kepada kita, tidak lebih. Kita nak tengok sayang dia kepada kita, itu saja yang kita nak tengok, ya. Jadi ini yang dikertikan yang disebut sebagai sifat kejumbangan. Maaf itu artinya maaf, kan? Maaf ni bukan kita mengampunkan dosa saja, ya. Orang kata tutup mata sebelah, itu maaf lah, ya. Excuse, tak beri apa-apa lagi kesan, ya.
kepada dirinya. Kalau lihat apa-apa yang tak kena pada orang yang dia sayang tu, tak kena pada segi zahir lah, sikit-sikit, bukan banyak-banyak ya. Maka tu orang-orang sufi ni, para ahli sufi golongan yang soleh ni, pada tingkatan wali ni, tuan-tuan ya, kalau dia lupa Allah, bukan hanya ibadah tu dah besar lah, lupa nak sebut nama Allah ya. Hari ni kita kena zikir, contohnya kita zikir hari ni, kita selawat Nabi 1000 kali, contohnya. Itu amalan harian kita lah, kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus tu, buat banyak-banyak 1000 kali, insyaAllah selamat. Antaranya kita punya jantung cukup bagus. Jantung kita, pertama, jantung dia akan jadi sihat. Jantung itu sihat secara fizikal. Yang kedua, Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah ini satu kalimah dalam Quran yang mengikut detak degup jantung. Dia ikut otak jantung kita tu, Alhamdulillah, ikut otak ya. Kita cepat, dia pun cepat. Kita lambat, dia lambat. Kalau kita sebut dia cepat, dia pun jalan cepat. Kita sebut dia lambat, dia jalan lambat. Alhamdulillah. Jadi sampai dalam ajaran kesufian, Alhamdulillah di dalam, Alhamdulillah di dalam, kalau boleh, Alhamdulillah di dalam, buat 10 kali. Itu kita bagi tips, bagi dia lah nak beramal. Alhamdulillah. Sebab tu untuk imam, bila sampai sembahyang zikir, jangan cepat. Kalau cepat tidak memberikan apa-apa faedah, tidak berikan faedah. Alhamdulillah, tapi tak apa-apa, bunyi lagu sopa, tapi tak sama, tak sampai hakikat. Dia kena cukup ya, hak kena dengan mim syafawi, dia sampai ke bibir, mesti rapat. Alhamdulillah. Kalau tak rapat bibir tu, belum sampai Alhamdulillah. Dia faham kan? Dia tak sebut betul, tak sampai makhraj dia. Bila makhraj tak sampai, dia tak kena jantung. Sebab tu ha tu adalah huruf yang rapat dengan jantung kita. Ha, nampak? Dia kata ha, jantung kita tahan tak? Jantung kita berhenti. Ha ya, itu rahsia Alhamdulillah. Satu tu je kalimah dalam Quran ya, yang mengikut kontak jantung kita. Alhamdulillah ya, itu rahsia ya. Rahsia-rahsia ni kita kena tahu lah. Bila kita tidak tahu, macam mana kita nak capai ya. Kedudukan zikir yang sebenar, ingat ya. Yang lain apa lagi? Alhamdulillah. Maka tu kalau Rasulullah sebut hadis, Alhamdulillah seberat timbangan, dia kata. Timbangan kita di akhirat akan jadi berat dengan kebajikan pahala dengan kalimah Alhamdulillah. Dia faham ya? Saja kita sebut. Contoh kita nak sebut tadi, kalau lah tuan-tuan lazimkan berzikir satu hari Alhamdulillah 1000 kali, tiba-tiba sampai satu hari tak dapat buat Alhamdulillah 1000 kali, dapat buat cuma mungkin 700-800 saja lah, maka lagi yang borang tu dia anggap sebagai satu kesalahan kita kepada Allah. Jadi dia nampak, dia mau sampai tahap dulu ya? Tak cukup aku punya zikir kepada Allah, hari ni aku dah bersalah dengan Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Mesti ada sebab kita tinggal. Kerana apa? Dilalaikan. Betul. Mesti ada sebab kita tinggal. Kita buat 1000 boleh tiap-tiap hari, tiba-tiba satu hari tak buat 1000, pergi buat 600 yang katanya. Kenapa tak boleh berhabis? Mesti ada sebab lain. Sebab apa? Kelalaian. Lalai ni mungkin kerana kita sendiri, lalai kerana kita terlibat dengan orang lain, lalai kerana ada orang lain mengikat kita berbagai-bagai. Ini dia panggil hutang yang kita kena tunaikan dalam urusan kehidupan. Maka masuk dalam satu doa. Doa ni luas ya. Wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kita baca jamak doa tu nah. Sebenarnya doa tu dia bukan jamak ya. Wa a'udzubika min, baca wa'a, kita baca wa'a, ada imam baca wa'a, baca sendiri pun baca na, bagus untuk anak bini kita, keluarga kita, tak salah. Wa na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika
Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan. Semua ada doa tu. Betul? Dan yang keempat, yang ke-7-8, doa menolak yang 7-8. Semua ada 8 dalam ni. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, 2. Ham, hazan, 2. Ajzi wal kasal, 2. Lemah dan malas. Jubni wal bukh, pengecut dan bakhil, 6. Ghalabah ad-dain, gelabah hutang. Wa qahru rijal, dikongkong, kontrol oleh orang. Nampak? Tak ada merdeka, tak ada kemerdekaan diri. Ya. Sampai cukup bulan dia pegang kad kita. Bukan kita pegang kad, dia pegang kad ATM kita. Nampak? Itu kena dikongkong oleh orang. Itu bahaya lah. Ada kawan begitu kan? Pergi cari alur nak bayar tak boleh, pengambil alur pegang dia punya kad. Na'udzubillah. Tak ada merdeka. Nak gerak mana tak boleh. Dia dah nak belajar ikut suka tak boleh dah. Dia ambil banyak mana, dia bagi balik kita banyak tu. Kad dia pegang. Tak boleh lari. Na'udzubillah. Itu dikongkong. Ya. Kerana jawatan pangkat. Takut lepas jawatan, apa yang orang atas buat tak apa. Kita tak tegur. Kita tak peduli. Ya. Asalkan jawatan kita bertahan. Salah pun tak apa. Kita sanjung. Sebab tu dikatakan, apabila ada orang yang menyokong orang-orang yang bid'ah, kita kena hijrah, tinggal tempat tu, jangan duduk sekali. Sampai ada hadis Nabi, ya, tidak membenarkan kita sama-sama dengan golongan bid'ah. Bid'ah dhalalah, bukan bid'ah hasanah, ya. Bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah kita kena ikut lagi, kena pertahan lagi. Ya. Itu artinya. Jadi maknanya dikongkong oleh orang. Banyak kongkong. Sampai tahap negara dikongkong oleh negara luar. Nampak tak? Banyak hari ini negara yang dikongkong oleh negara China. China kontrol. Ya, ekonomi dia China pegang. Ada negara dikongkong oleh India. Macam negara-negara Asia Tengah, Asia Barat. Ya, macam di Oman. Ya, ekonomi dia yang dipegang oleh India. Semua orang India pegang. Nampak tak? Berhala banyak sangat di negeri itu. Banyak sangat negeri itu berhala. Sehingga bila buat berhala, ya, Amir Oman kena birasmi. Itu dia. Kita kena rasmi masjid, di sana dia birasmi tokoh Hindu sekali. Kenapa kena rasmi tokoh Hindu? Kerana ekonominya telah dikongkong, dipegang oleh bukan Islam, bukan negara Islam. Ini satu kekalahan yang besar. Bila ada penyakit itu, lemah kita, tak boleh bergerak. Ya, kemerdekaan kita masih lagi bergantung kepada kekuatan orang lain. Itu salah. Maka itu kita ingat doa yang pengambil ni. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dan melindung denganmu daripada gelabah hutang. Gelabah hutang. Dan dikongkong oleh orang. Tak ada kemerdekaan diri. Minta lindung, jangan terkena 8 penyakit ini, jangan kena kat kita. Keluar daripada 8 penyakit, baru kita akan ada kemerdekaan diri. Kita bebas, kita dapat berhubung dengan Allah. Ya, kuat keimanan dan ketakwaan kita, murni cinta dan kasih sayang kita, ikhlas dalam setiap urusan dan maqasid niat kita. Masya Allah, itu kita nak kena faham dulu. Baik, jadi makanya kita muslim, ingat saya pesan tu. Jadi makanya dalam soal kita dengan Allah, bila kita merendah kepada dia sekaya, anda beruntung melihat kejumpangannya. Maknanya ya, sifat yang kata tadi Allah maaf, itu inilah dia. Bila Allah maaf kepada kita, Allah memberikan kebebasan, keluasan kepada kita. Bebas. Kenapa bebas? Kerana dia pegang kita. Hang nak pergi mana hang pergi? Aku pegang hang, jangan takut. Nampak? Aku ada contoh lah. Ya. Sampai orang Arab ada kan, kita panggil zimah, Arab panggil zimah, ya. Satu orang yang tak kuat, dia dibuli-buli oleh suku kaum dia, oleh orang-orang keliling dia. Apa dia buat? Dia cari satu orang yang kuat, yang kaya. Tuan tolong terima saya, nampak, ya. Tanggung zimah atas saya, atas keselamatan saya, kesihatan saya. Orang tu pun aku tanggung hang dekat Nabi, orang tak boleh jentik. Sebab tu Nabi SAW ketika di bawah pemeliharaan asuhan, ya, Abu Talib ni dia ketua kaum, orang yang terkemuka, ya, yang disegani, orang yang kaya raya disegani di Mekah. Bak saudara Nabi, ya.
Apabila dia berada di bawah Abu Talib, Nabi bergerak bebas. Tidak ada siapa boleh jentik Nabi. Nampak tak? Abu Jahal kan, Abu Lahab pun tak boleh buat apa. Hanya pandang daripada jauh. Dia hanya boleh tengok Nabi duk ikut apa Nabi. Di mana-mana Nabi pergi, nanti ada seorang lelaki yang mata juling itik dia kata. Dalam satu hadis ni. Dan tarikh Ibnu Hisham kata, ya. Di mana-mana Rasulullah pergi, ada seorang lelaki yang akan mengintai daripada jauh, di mana juling itik. Dia ni juling sikit tapi handsome, Abu Lahab. Abu Lahab dia nak buat apa tak boleh. Sebab kenapa? Rasulullah di bawah penjagaan sifat Abu Talib. Makan Abu Talib di bawah pasal. Nampak? Oleh bacaan Nabi, attack Nabi, pulau Rasulullah, nampak? Dengan Nabi dipulaukan, ya, sampai tahap Nabi nak dibunuh ketika sudah tidak ada Abu Talib lagi. Nampak ya? Jadi Arab ni sudah pakai daripada awal lagi sudah ada macam tu, ya. Jaga kejaminan, ambil jaminan penjagaan kita. Dia pendek kata, kita sekarang ini mengambil jaminan Allah. Sejak daripada anak-anak lagi, daripada kecil, lahir-lahir saja kita disuruh bergantung kepada Allah. Itu adanya hukum apa? Sunat berakikah. Anak-anak yang lahir sunat akikah, ya, bukan sunat sembelih kambing tu. Sembelih kambing itu hanya untuk menghasilkan amalan sunat itu. Hakikatnya adalah untuk menggadaikan anak itu kepada Allah, supaya Allah jaga. Nampak? Itu dia anak. Jadi dia punya apa? Dia punya gadaian dia digantikan dengan kambing. Tak budak tu tak boleh. Ya, tak budak kita nak mortgage budak tu tak boleh. Ya. Kita lakukan dengan cara menyembelih kambing. Bila kita sembelih kambing itu, seolah-olah kita memajakkan budak itu. Daripada awal kita dah pajak kepada Allah, maka kita kena sedar. Ayah kita sudah pajak kita kepada Allah, Tok Wan kita telah pajak. Tok Wan dah paling sunat buat akikah kepada cucu, bukan bapak ya. Dah. Kalau ada Tok Wan lah. Tapi kalau bapak mampu, janganlah pergi letak adik kepala Tok Wan tu. Nampak? Dah. Pergi dekat Tok Wan, ayah buat akikah kat cucu boleh tak? Bagi duit ke ayah boleh? Jangan sembelih Tok Wan. Kita lah kena bagi duit ke Tok Wan tu lah. Ambil berkat Tok Wan lebih berkat. Abu Talib dengan Rasulullah SAW, ya, hari lahirnya apa nama Nabi SAW, Abu Talib telah menyembelih 100 ekor kambing. Itu dia. Nampak? Itu sambut maulid kita boleh. Sambut. Ya. Abu Lahab hari itu bebas dia punya abdi, jariah perempuan, kerana Nabi dilahirkan. Ya. Dengan kerana itu, tiap hari Isnin, nampak tak? Dia akan terlepas azab satu saja. Lain tu kena azab lagi, dia dapat menghisap ibu jari dia. Dan keluar apa ibu jari? Tuhan bagi kesenangan. Tiap-tiap hari Isnin, sebab Nabi lahir hari Isnin, dia akan ucut isap dia punya ibu jari. Abu Lahab. Jadilah ibu jari dapat isap. Tak ada ayam. Itu Abu Lahab. Dan sama jugalah manusia ni yang macam Abu Lahab tu, sembahyang dah apa dah, tapi maulid Nabi dia buat. Nampak tak? Besok dia tidur bawah Abu Lahab sekali. Nampak tak? Dia isap jari dia. Betul tak? Ulama kata macam tu lah. Orang tak sembahyang, tak puasa, tak buat apa-apa, tapi dia percaya. Dia ada dia ucap tentang masyarakat, percaya kepada Allah Rasul. Tang sambut maulid dia buat. Nampak tak? Tanpa dia sambut sungguh-sungguh, ya. Dia besok duduk di bawah naungan payung bendera Abu Lahab. Ya, orang yang tak sembahyang buat ibadat, tak buat ibadat, tak sembahyang tu adalah golongan laha bisma. Dia faham? Potong lah mana, tak sedap. Hang ni geng mana ni? Sembahyang dah apa dah ni? Hang ni mesti Abu Lahab yang geng ni. Maka tu dia sudah didaftarkan bawah kumpulan laha bisma, laha bism. Na'udzubillah. Aduh kita ya. Jangan. Kita jangan. Orang yang suka kacau ulama, sudah bantah ulama, tentang ulama, musuh ulama, itu jahalism, Abu Jahal. Ya.
Orang suka buat naya kepada orang-orang miskin, buat naya kepada orang-orang miskin, buat naya kepada orang perempuan, buat aniaya kepada golongan-golongan yang lemah. Itu adalah Abu Jahal, jahalism. Boleh lah, ya. Itu dah. Seorang bapa yang salib kepada anak, kepada isteri dia, tak jaga isteri dengan anak dengan baik, bapa tu dah masuk dalam kumpulan jahalism. Nampak? Bukan susah nak faham. Sebab tu dia pakai nama, dia ambil nama samaran, dia tak ambil nama betul. Sebab samaran itu menunjukkan kepada sifat, bukan kepada zat, ya. Faham, eh? Dia faham baik. Sambung. Jadi maka kata musannif, merendahlah kepadanya saya, anda akan beruntung melihat kejumpangannya. Tazallal lahu takfa bi ru'ya jamalihi. Ya. Fa fi wajhi man tahwal faraidu wan naflu. Kerana berbagai fardu dan sunat terlihat dalam wajah yang diridukan itu. Itu yang pertama. Jadi di sini kalau tuan-tuan tengok di dalam kumpulan dalam kumpulan hadis 40 yang punya kaitan hadis ini cukup rapat. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah memilih hadis ini dimasukkan dalam kumpulan hadis 40. Hadis Nabi ratus ribu. Punya begitu banyak, Imam Nawawi pilih hadis ni. Dia buat satu seleksi yang begitu tepat dan begitu penuh dengan hikmah. Hadis ini dalam kitab hadis 40, tentang buka hadis yang ke-38. Nah, dia rujuk tengok, dia kata pada hadis ini, ya, dan hadis ini hadis kursi. Dia mula dengan begitu, innallaha ta'ala qala, semuanya Allah Ta'ala berfirman. Ini bukan Quran. Hadis, sebab dia panggil hadis kursi. Kerana firman Allah, dia tidak dicantumkan dalam Al-Quran, boleh pegang tanpa ayat sembahyang. Orang haid pun boleh baca, orang junub pun boleh baca, ya. Walaupun dia firman Allah, tapi dia mula dengan innallaha ta'ala qala, semuanya Allah Ta'ala berfirman. Quran tak boleh, tapi ayat ni, bunyi ini adalah kalam ini daripada kalam Nabi, yang mana Nabi menjelaskan Allah telah berkata. Maka tu dia panggil apa? Dia panggil hadis kursi. Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Dia. Barang siapa yang menyakiti akan waliku, dia, maka sesungguhnya aku memaklumkan perang kepadanya. Siapa wali ini? Al-Imam Nawawi dalam syarah Muslim, Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari syarah hadis Bukhari mengatakan wali di sini adalah hamba Allah yang mukmin. Itu dia. Semua hamba Allah yang mukmin itu adalah wali Allah. Boleh faham? Kita yang mukmin beriman kepada Allah itu dah jadi wali sebenarnya. Tapi jangan abang orang tu lah, aku wali yang zaman ni aku tak tahu, ibu dia subuh balik tahu. Hari ni aku dah jadi wali tau. Jangan kata dulu tu orang silap sah. Sebab wali kita tak boleh kenal. Mudah kenal Nabi daripada kenal wali, ya. Nabi kita boleh kenal sebab dia hafal, ya. Ya. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dan berkata Isa ibn Maryam, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul kepada kamu. Itu dia. Dia apa? Wali tak boleh. Dia sendiri tak apa, dia wali. Dan kita pun tak boleh menduga kata kita ni wali. Kita lakukan sebaik mungkin apa yang diperintah oleh Allah sebagai perintah kepada orang yang beriman. Kita masukkan diri kita ke kumpulan orang yang beriman. Macam mana yang masukkan kumpulan diri kita dalam kumpulan orang yang beriman? Lakukan apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan tegah. Nampak? Jangan ada sebarang kebimbangan dalam melakukan amalan, jangan ada sebarang kebimbangan dalam menolak ataupun meninggalkan segala yang ditegah. Itu artinya tidak ada takut. Bukan takut ke orang lah, ya. Tidak ada sebarang yang menakutkan. Aku orang duk menjaga ni, menjaga contoh nak menjaga lah.
buka-buka menjaga macam pasar malam lah, kita kata ini kita pasar malam tu pasar Yahudi. Sebenarnya asalnya pasar Yahudi, tapi dah bawa untuk buat pilihan tak apa lah, bukan jadi Yahudi dan kita ambil Yahudi pula yang kita harus betul pula, tak betul ya lah. Asal pasar malam ni pasar orang-orang Yahudi, nampak tak? Kemudian bila sampai di Mekah, orang Yahudi ni dia bawa orang Arab yang pergi ziarah ke Yaman, ziarah ke mana, ke Syria, dia bawa balik budaya itu ke Mekah. Dia buka pasar malam di Mekah, nampak tak? Sampai di Mekah ada tempat nama dia Suqul Lail. Di Mekah tu ada satu kawasan nama dia Suqul Lail, pasar malam. Nampak? Faham tu sampai tahun 2003, ya, tahun 2003 masih ada lagi pasar malam Suqul Lail. Banyak barang-barang istimewa. Kalau kita nak beli di sana, beli siang-siang tak dapat barang-barang tu, pergi belah malam dapat barang-barang. Nampak? Dia bawa keluar habis daripada kawasan-kawasan pedalaman orang Rusia, orang Islam yang duduk di sana, ya. Dia akan bawa barang-barang daripada Rusia, macam-macam barang-barang yang luar biasa. Itu pasar malam dia hebat-hebat. Dah dekat, sekarang dah tak ada. Suku lain tak ada. Nampak? Tak ada, tidak ada lagi. Jadi maka itu kita dah ambil faham. Jadi yang kata tadi orang yang beriman ni, apabila waktu malam, contohnya orang menjaga pasar malam ni, waktu itu terlibat apa? Maghrib dan Isya je lah. Isya. Ya, ada yang mungkin kita maaf lah ya, kita tak tuduh siapa pun benda ni. Ada yang sungguh-sungguh nampak tak sembahyang. Bila tak sembahyang ni, dia duk kira apa? Balik sini kotor. Betul ya nak kotor balik ni? Dah balik letih, dah simpan barang, dah sampai di rumah pun dah ganjut malam kan. Nak letih pula. Kata apa? Tak puasanya malam, aku bangun besok pagi sebelum subuh aku bangun untuk sembahyang. Isya pula dia tangguh. Dah maghrib dia tak kotor. Dia kata pula nak sembahyang Isya, bawa sampai ke malam, tidur dulu letih. Nanti bangun awal sikit. Pasal aku mengaji fiqah, bukan tak mengaji. Isya ada sampai subuh. Dia tahu lain tu lagi kacau ya. Sampai ke subuh pun tak bangun. Nampak? Gagah bangun pun di hujung waktu dah matahari dah naik. Nampak tak? 3 perkara haram dia buat. Ini bukan beriman namanya. Ini bukan beriman, ya. Itu bahayanya. Jadi orang yang tinggal pasal menjaga ni, besok dia tidur dengan siapa? Bendera dia adalah bendera Qarun. Sebab tu Nabi kata, wa man lam hafiz alai, barang siapa tidak pelihara sembahyang itu, nampak tak? Dia akhirat itu dia akan bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, bersama dengan Qarun, bersama dengan Ubay bin Khalaf. 4 figure ni yang Nabi sebut tu, kerana ada 4 kawai bidang yang kita terlibat. Orang tinggal sembahyang kerana kerajaan, kerana tugas pemerintah. Dia ada tugas pemerintah, ya. Dia tinggal sembahyang kerana sibuk dengan buat meeting, tinggal sembahyang Jumaat. Nampak tak? Ya. Tak gitu? Ini artinya sudah berada di bawah bendera Fir'aun. Kemudian Haman ni menteri dia. Menteri, ya. Kuncu menteri. Jaga baik lah. Yang ketiga, Qarun. Qarun ni urusan yang berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan duit ringgit, harta benda. Tinggal sembahyang, tinggal ibadah, tinggal puasa. Nampak tak? Ya. Maka yang keempat tadi ni, bila tengok tadi lah kita nak pergi berniaga di Kuala Lumpur bulan Ramadan. Faman kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan safar, dia musafir kerana nak pergi ke satu tempat urusan perniagaan. Nampak tak? Maka dia boleh puasa pada hari lain. Tuhan tak kata dia tinggal puasa. Nampak tak? Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka hendak dicukupkan. Nampak tak?
hari-hari itu pada hari yang lain lah. Maknanya ketika yang lain tidaklah dia qada buat balik. Walaupun Tuhan bagilah urusan peluang ni, tapi kita lihat kita nak pergi musafir ni tinggal puasa kerana apa? Kerana perniagaan. Betul? Nampak tak? Kerana perniagaan. Oleh kerana perniagaan, walaupun hukum dia harus boleh buka puasa, dia boleh ganti puasa pada hari lain kerana dia bermusafir, tapi dia punya tujuan dia kerana dunia. Nampak? Semata-mata kerana dunia, mengikut kacamata tasawuf, bukan kacamata fiqh. Fiqh kata haruslah, tak salah, boleh. Asalkan perjalanan musafir itu yang tidak melibatkan perkara-perkara yang haram atau yang makruh, boleh. Keadaan yang wajib, yang sunat, yang harus, insya-Allah musafir itu lulus, kamu boleh jamak kasar sembahyang, boleh kasar sembahyang, dan kamu boleh tinggal puasa, dan kamu buat puasa pada hari lain. Memang betul fiqh kata, tapi secara adab. Nampak tak? Kita dengan Allah, ilmu adab kena ada tuan-tuan. Kalau tidak ada ilmu adab, rosak semua. Faman la adabalah fala syari'atalah, wa man la syari'atalah faqad imanalah, faman la imanalah faqad tauhidalah. Barang siapa tidak ada adab, tidak ada syariat. Barang siapa tidak ada syariat, tidak ada iman. Barang siapa tidak ada iman, tidak ada tauhid. Tapi nampak? Senang nak faham kan? Tak susah tak mana-mana. Jadi maka itu kita kalau nak berniaga tu, nak buka puasa tak payah. Sahabat Nabi pergi perang pun tak buka puasa. Aku nak pergi berniaga. Nampak? Jadi kita boleh. Lagipun hari ini kemudahan kita nak bergerak dengan kemudahan kenderaan yang begitu cepat, pantas, kapal terbang, tak payah nak naik unta. Tak gaduh nak awak hutan belantara. Nampak? Tak payah. Dulu orang nak berlari ke hutan, bawa lembu, nak bawa lembu daripada Thailand nak lari ke seberang ni, dia kena usung lembu tu masuk hutan. Dia masuk hutan, lembu masuk sama. Lembu tak kuat biasa dia. Nampak? Sekarang tak ada masalah. Kita ada lori, nampak? Ya, jalan raya, jalan besar, ada kereta api. Ya, kemudahan-kemudahan ini diberi oleh Allah, maka kita ambil jalan yang lebih dekat pada Tuhan. Kita teruskan seperti Imam Syafi'i mengatakan, kalau perjalanan kamu 2 marhalah tidak sampai 3 marhalah, harus sembahyang dilakukan secara tamam. Nampak? Buat cukup. Kalau perjalanan kita tu 2 marhalah, ya, 90 km dan tidak menjangkau 3 marhalah, ya, tak sampai 135 km ke atas, maka sembahyang itu harus qasar. Tapi bagus, afdal kalau dilakukan sembahyang itu secara tamam. Sembahyang zuhur ya cukup 4, asarnya 4, isyanya 4. Kenapa tuan buat 4? Tuan dah jalan lebih 2 marhalah, tak sampai 3 marhalah. 2 marhalah dah membolehkan kita qasar. Tak sampai 3 marhalah, kita patah balik kepada asal, sembahyang secara tamam. Inilah pegangan mazhab Hanafi, 3 marhalah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau perjalanan kamu melebihi 3 marhalah, 140 km, tempat kita nak pergi itu 135 km ke atas, macam nak pergi Ipoh itu sah. Maka sunat qasar itu dia, nampak? Bagus kalau kita pasang. Kita ikutlah hukum semua. Ya. Dan kita tengok pula tujuan kita nak pergi tadi, Maitang Jamak pula. Tujuan kita nak pergi Jamak ni, kalau dah tak ada apa sangat baru kita jamak. Dah tak ada cara, mereka kena jamak juga. Tak jamak aku susah, nampak tak? Ya. Padat dia punya program dia, tak boleh tidak. Maka boleh jamak. Kalau ada keluasan, ada kesempatan boleh buat ibadat dengan cukup sempurna, kasar cukup, nampak ya, kasar sudah memadai. Ini kita jangan kira dengan Tuhan, nampak? Kita kena sungguh-sungguh. Takwa ni dia kata tuan-tuan, antara ciri-ciri orang yang bertakwa ni, dia buat perkara yang lebih berat daripada ringan. Walaupun Nabi pilih yang ringan, dia buat perkara yang berat lebih daripada ringan, utama yang berat. Kita sembahyang witir berapa rakaat? 3.
Nampak tak? Ikut sunnah Nabi, Nabi buat 2-1, 2 salam, betul tak? Nak buat 3 boleh. Nampak? Buat 3 boleh, tapi jangan pakai ada 2 tahiyat. Nah, 1 tahiyat saja lah. Kalau buat 2 tahiyat jadi maghrib. Nabi boleh maghrib di mana? Dia sudah nak ubah maghrib ya. Jadi kita buat 3 terus. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak afdal. Afdal ambil yang susah, 2-1. Dia dah. 2-1 itu susah sikit daripada 3 terus. Dia. Ini ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni dia akan ambil 2-1, dia tak ambil 3 terus. Sebab nak ambil yang susah sikit. Ya. Kita ada masjid, sekarang sembahyang tarawih. Duk gium, benda tak habis, tak sudah ya. Ya. Semua surau buat 8, masjid pun buat 20. Surau depan rumah. Nampak? Biar aku buat di surau 8, pergi masjid 20. Susah sikit jalan pergi masjid 20. Nampak? Itu lebih baik daripada kita sembahyang 8 depan surau kita. Itu ciri orang yang bertakwa. Dia ambil yang lebih berat daripada yang ringan. Nampak? Nah. Tapi kalau dibawa cara mudah, dia kata di antara Nabi kata pula, kalau dia tangan 2 perkara berat dengan ringan, aku ambil yang ringan. Macam mana yang ringan ni? Nampak tak? Dia bermain kat kita ni, aku ada, nampak tak? Aku ada nak pergi dalam setempat, kereta ada kawan boleh bawa ambil. Ataupun anak naik bas, nampak tak? Anak naik bas, anak pergi tunggu di stesen bas, kena tunggu bas, kena beli tiket pula, nampak tak? Nak turun bas pula, nak kena ambil pula pergi tamat. Sekarang yang mana mudah? Yang ringan apa? Ringan ambil kereta. Ambil kereta. Nampak tak? Bukan ringan ambil 8 hingga 20. Itu bukannya. Bukan salah faham lah. Orang ambil ringan. Dia kata hadis Nabi kata ambil ringan, aku ambil 8. Hang buat ringan dengan Allah, Allah pun buat ringan dengan hang itu. Nampak tak? Orang yang tu. Baitang tu dia tekak Allah. Dia buat ringan dengan Tuhan, Tuhan pun akan buat ringan dengan dia. Faham tu lah? Kita kena ingat. Kalau kita ambil berat dengan Allah, Allah juga ambil berat dengan kita. Betul tak? Ya? Dah jadi budaya kita kan? Dah jadi fitrah manusia. Betul tak? Ya? Orang ra'i kita dengan begitu berat, kita pun akan ra'i dia semua. Nampak? Ya? Dia main sampai depan pintu rumah kita. Tunggu kita tak balik lagi. Nampak tak? Duduk tunggu depan rumah. Nampak? Main daripada mana? Daripada Pasir Mas, Kelantan. Mai tunggu depan dengan motor depan rumah. Nak jemput makan kenduri. Balik bulan subuh. Dia mai tunggu habis sembahyang subuh di surau. Dia mai tunggu, dia kata dia rumah satu dah apa. Saya tak mai sembahyang subuh dia. Kita dah dia orang Sungai Arah. Dia mai tunggu depan rumah dengan motor. Nampak? Nak bagikan makan kenduri. Tu, nak saya pun balik-balik dia ada bawah. Main jauh ni. Memang main jauh nak jumpa Ustaz kan? Nak jumpa Ustaz makan kenduri. Nampak tak? Anak sulung pula. Terlihat nampak. Tak dapat tidak. Berat, ambil berat lah. Kita pun kena ambil berat lah. Apa kita berat? Nak pergi cepat, nak kena beli cepat, ambil kapal terbang. Nampak tak? Turun kota baru. Nampak ya? Ambil pula teksi terus. Ya. Dia ambil berat kat kita ambil berat. Kita tak rasa kita pergi tu berat. Kenapa? Kerana dia ambil berat kat kita. Okay? Macam tu. Jadi ini kita lihat betapa Allah. Ini fitrah kita dah jadi Tuhan dengan fitrah kita macam itu. Jadi Allah macam tu juga. Kalau kita ambil berat pasal Allah, kita buat satu perkara yang berat kerana Allah, Allah juga akan menang berat kepada kita. Allah juga akan berikan satu kelebihan kepada kita daripada yang lain. Nampak tak? Aku ambil berat pasal Allah, Allah ambil berat pasal aku. Aku berjalan ke masjid daripada 20, daripada buat masjid, buat 8 depan rumah. Nampak? Ya? Bukan semata-mata kerana untuk berganti kepada Allah, banyak dia punya hikmahnya. Ya? Yang kita faham. Contohlah kita nak kata tadi. Maka itu yang katakan wali Allah, man ada li waliyan faqad azantuhu bir'arbi. Saya nak kupai ini. Ya? Barang siapa yang memusuhi akan wali-wali aku, maka aku akan istiakan perang. Perang ni makna kata Allah akan membinasakan dia. Itu saya quote dari 2 kitab. Ya. Pertama dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi. Kedua dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam syarahnya beritahu
Wali di sini adalah hamba Allah yang mukmin. Mukmin macam ni lah. Mukmin yang kriteria dia benar-benar mengambil berat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, ya, meninggalkan segala tegak Allah. Dan ada lagi, bukan takat tu saya wali ni. Kemudian kata lagi Allah dalam hadis tulis, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dia kata tadi ini, ya, dan tiada mendekati akan hambaku kepadaku dengan sesuatu pekerjaan yang lebih aku sukai dari mengerjakan apa yang aku fardukan ke atasnya. Apa yang Tuhan suka? Buat sunat. Lepas buat fardu, Tuhan fardu kita, apa lagi nak buat? Fardu memang kita kena buat dah. Suka tak suka, penat tak penat, sibuk tak sibuk, tang fardu kena buat, betul tak? Ya, itu tak boleh kata rajin. Ini rajin sembahyang tak. Sembahyang fardu bukan rajin. Banyak rajin memang kena buat. Nampak tak? Nah, hang tak rajin besok hang jadi tajin. Itu dia. Faham doa. Boleh terima dah. Nah, berarti ramai dalam neraka tu, ya. Itu doa. Jadi makna kata yang rajin ni sunat. Jadi maknanya dia buat yang fardu Tuhan suruh, bukan hanya sekadar fardu, melainkan dia mengerjakan apa yang aku fardukan atasnya. Dan sentiasa dia lakukan fardu tadi, wala yang kata tadi, wala yazalu 'abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil. Ya. Dengan sentiasa hamba aku mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan segala yang sunat, kata Allah, hatta uhibbah, melainkan sehingga sampai aku cinta kepada dia. Hadisnya apa terang. Jadi kita buat benda yang Tuhan suka kat kita saja. Apa Tuhan suka? Fardu itu memang suruh orang. Yang sunat itu Tuhan suka. Nak tengok dia buat sunat. Bila kita banyak ibadat sunat, kita usaha bersihkan sunat, lakukan sebarang pekerjaan sunat kepada Allah, maka Tuhan suka. Bila Tuhan suka, hatta uhibbu, sehingga sampai Allah mencintainya. Tuhan dah cinta kepadanya. Tuhan istihar, aku cinta kepadanya, ya. Jadi sunat tu boleh membawa kecintaan kita kepada cinta Allah kepada kita. Kita kena tunjuk dulu kepada Allah usaha berat kita, susah payah kita, ya, kerajinan kita, maka Allah akan sampai pada tahap Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta, apa jadi? Inilah yang kata Tuhan pegang kita, yang kata Tuhan maaf, yang kata maaf yang ni dia. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhan yang maaf lagi, Tuhan yang karim, pemurah. Maaf ni dia. Ya. Bukan kita punya maaf ni faham kata bila salah minta maaf. Yang tu lah kita faham dekat tu dia ni. Maaf ni makna kata Allah sudah melihat dia sebagai hamba yang dia sayang. Itu artinya maaf. Orang putih kata excuse lebih tepat lagi. Nampak tak? Ya, apa yang dia buat tadi excuse lah, dia tak ada masalah. Nampak? Dikecualikan tu maknanya dia dimaafkan. Jadi dia buat apa pun, ya, dia makan, dia minum, dia tidur, dia bekerja, dia buat apa-apa urusan kehidupan dunia, semua Tuhan perhati dengan penuh kasih sayang. Itu artinya maaf. Boleh faham kan? Jangan baca maaf tu dosa saja, tahu tak? Banyak luas dia punya skop, tuan-tuan. Macam kita sebut rezeki dulu lah. Kalau kita rezeki ni bukan RM2 ya. Rezeki dia banyak sekali, 10 jenis rezeki yang telah dikenali oleh ulama, ya. 10 jenis rezeki, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh mari aman damai, boleh bergerak rata-rata. Nampak tak? Dah terkeluar ni nak main pula PKP. Nampak? PKP tak habis lagi, nak main pula PKP. Nampak? Sebab dah meningkat COVID. Pulau Pinang antara 7 negeri di Malaysia, nampak tak? Yang dijangka akan dikekalkan pula dengan PKP balik. PKP tu kita nak ngaji tak boleh kan? Kena tutup ngaji ya. Nampak tak? Banyak benda. Tempat-tempat berkenaan sudah lah tutup lah. Tempat-tempat berkenaan yang terlibat tu. Janganlah tutup satu negeri. Tutup negeri banyak kawan tak boleh jalan.
Banyak kau jaga SOP, yang tak jaga SOP yang jadi nampak. Itu masalah. Jadi kita kena faham, ini satu rezeki. Bila dah tak ada semua lapang, aman, damai, rezeki. Itu rezeki. Nampak? Kalau tidak ada kelapangan, lapang semua tak boleh, yang tu tak boleh, kita jadi susah. Itu sudah hilang satu rezeki, betul tak? Walaupun kita ada duit banyak, nak keluar tak boleh. Kita ada duit banyak, nak pergi makan di luar tak boleh. Ya, kita nak keluar bebas tak boleh. Sebab kita telah dihalang oleh banyak perkara. Ini sudah hilang rezeki, betul tak? Jadi aman tu rezeki penting. Sihat badan tu boleh telan, tak ada penyakit, rezeki, betul tak? Tenang jiwa, tak serabut. Masuk rumah tengok anak-anak sejuk mata, tengok isteri sejuk mata, suami pula isteri tengok suami sejuk mata. Baliklah, apa balik tu balik lah. Nampak dia kata tu betul ya, mak nak kata ada tak kenal, tak kenal. Betul tak? Itu dah hilang rezeki. Dia ubah. Tapi kita kena faham, duit bawah sikit nombor 10. Nampak tak? Dah semua di atas ada, baru duit tu ada reti. Betul tak? Ya? Kalau 9 di atas, kalau tak ada rezeki kat kita, tuan-tuan, hak 10 tu tak ada reti. Betul tak? Ya? Sihat tak ada, habis satu rezeki. Afiat, ketenangan tak ada, hilang satu rezeki. Aman tidak ada, balak, hilang satu rezeki. Nampak tak? Ya? Iman tidak ada, na'udzubillah, lagi habis semua rezeki. Ya? Islam tak ada, terus tidak. Kubur tak mau terima kita, kena pergi botang lain. Nampak tak? Hilang rezeki. Kalau ada 9 di atas tu, 1/9 rezeki tu ada, rezeki nombor 10 baru ada reti, baru ada reti duit. Nampak ya? Itu kita nak faham. Macam itulah kita nak faham sekarang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala Qudsi ini, orang yang beriman, yang beramal tadi ini, sentiasalah dia buat apa yang Tuhan suruh, yang fardu Tuhan buat, fardu ni buat subuh-subuh lah. Fardu ni kita buat yang elok. Jangan buat lebih kurang pula. Dia kata fardu ni hendaklah kita laksanakan dengan sempurna, sebaik-baik mungkin. Dah elok fardu tu, dah mantap fardu kepada kita tadi, baru kita buat yang sunat-sunat pula. Sunat-sunat ni sebagai tambahan. Dah habis sunat-sunat yang khusus, kita ambil sunat-sunat yang umum pula. Tak ada sembahyang sunat nak buat lah. Habis sembahyang sunat semua dia buat lah. Witir dia dah buat sampai 11. Nampak? Duha dah buat sampai 8. Ya? Tahajud dah buat sampai 8, tarawih sampai 20. Nampak tak? Waktu-waktu maktubah ghairu mu'akkadah 12 hadis, yang mu'akkadah 10 selesai. Nampak tak? Apalagi awabin 6 rakaat hadis. Sekarang nak sembahyang apa lagi? Aku banyak masa lagi aku nak buat dengan Tuhan ni. Aku rindu kepada Allah, aku nak buat lagi ibadah kepada Allah. Dah lagi nak buat ibadah. Ada lagi sunat tak ada had, sunat mutlak. Tu dia. Nampak tak? Sunat yang tak ada ta'yin, tak ada sebab. Nampak tak? Tak ada tujuan. Hanya semata-mata salat. Usalli lillah ta'ala, usalli lillah ta'ala, usalli lillah ta'ala. Sembayang. Aku sembayang kerana Allah, sembayang kerana Allah. Boleh pergi sampai 1000 rakaat. Nampak tak? Kenapa? Jiwa dia sudah dekat dengan Tuhan, sudah mula kasih dengan Allah, sudah mula rindu kepada pertemuan dengan Allah, bukan rindu nak masuk surga. Nampak tak? Faman kana yarju liqa'a rabbih, ayat tu bunyi dulu tu. Barang siapa bercita-cita untuk bertemu dengan Tuhannya, bukan bertemu dengan syurga. Nampak tak? Tak jumpa Tuhan tu boleh masuk syurga, tak jumpa Tuhan macam mana masuk syurga? Betul? Kita kena jumpa Allah dulu baru boleh masuk syurga. Tak jumpa Allah macam mana nak masuk syurga? Kerana di tangan Allah rahmat, Tuhan pegang rahmat tu, dia beri kesempatan kita dengan rahmat itu. Sedangkan bukan hak kita untuk minta rahmat itu, bukan. Ya. Kalau Allah sini pegang rahmat, dengan Allah lah kita kena jumpa. Dia pegang kunci syurga, dia pegang. Kunci itu adalah rahmat. Kunci itu ada ayat sembahyang. Kunci itu rahmat, kunci itu wudu. Ayat sembahyang itu kunci. Nampak tak ya? Tuh, ya. Asyhadu an la ilaha itu kunci. Kena cari kunci itu dulu baru boleh. Ya. Tak jumpa itu macam mana kita nak masuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu kata Allah, kalau Allah fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila kata Allah, ya, hamba-Ku telah mencintainya, Allah telah cintainya, apa jadi? Adalah aku, kata Allah,
yang menjadi pendengarannya. Aku jadi pendengaran yang ia dengar dengan aku. Telinga itu Tuhan pegang. Kuasa mendengar Allah yang pegang. Nampak? Itu sampai tahap sahabat-sahabat Nabi ini boleh dengar. Ya. Tu guru Syekh Abdullah bin Daud Al-Fatani, ulama besar, bukan ulama petani, asal petani lah, ya, Krisik petani, Krisik petani sampai sekarang dah ada telaga, dia ada telaga Syekh Daud Fatani dia ada, Syekh Abdullah Daud Fatani, telaga ada sekarang. Kubur dia di Taif, sebelah kubur Sayyidina Abbas, kubur Abdullah ibn Abbas sebelah kubur dia di Taif. Semua Arab dia seorang tentu, Melayu. Tanah pula sebelah Abdullah ibn Abbas. Oh, tu dia punya alim, ya. Tu guru dia, bukan dia tu Nabi. Dia tu guru dia, yang cerita ni tu guru dia, ya. Tu guru dia punya karamah tinggi tu, ya, karamah tinggi. Semua dia pegang sampai makan kun fayakun. Duk mengajar dulu ni, duk mengajar. Tiba-tiba dengar ribut. Dia bunyi dah ribut, akan jadi gelombang yang kuat. Banyak yang pergi ke laut. Hari itu banyak nelayan. Dia tu kawasan nelayan. Krisik tu kawasan nelayan. Nampak, ya, kawasan nelayan, ya. Hang Tuah juga sampai situ, sampai kawasan Hang Tuah juga sampai situ. Dia mari pada sana lah. Nampak, ya, bukan mari pada China. Tidak lah. Kemudian dia duduk mengajar ni. Dalam duduk mengajar ni, tangan dia, tangan yang kanan dibuat begitu. Ini benda macam kitab ni, tangan dia buat begitu. Dia berkata, apa kena, tak kena tu guru kita. Tu guru Abdullah, Syekh Abdullah bin Daud Al-Fatani, tu guru dia, ya. Tuan Pobok dia panggil. Nama dia Tuan Pobok. Belahan tempat tu nama Pobok. Nampak, ya. Dia buat tangan. Sambil duduk mengajar, dia buat tangan dia. Dia bertanya, pengapih. Dia tak berani dah tanya dia apa dia buat. Nampak, ya. Rupanya dia tarik orang-orang nelayan yang pergi ke laut semua, tarik naik ke pantai. Nampak? Habis nelayan-nelayan dia ada di atas laut tadi, gelombang besar, semua terdampak di pantai, tak payah naik sampan. Sampan semua terlepas ke laut dah. Nampak tak? Sampan-sampan dia tak boleh main dekat dengan laut. Tak boleh main, gelombang kuat. Jadi orang-orang tu dia pasti heran, macam mana kita boleh ada di pantai semua. Siapa tarik main? Tanya dia, Pak, macam ada orang duk tarik kami, dia kata. Daripada sampan tengah laut, tarik kami mari ke pantai, nampak? Dia kata dekat 80 orang nelayan selamat, 80 orang semua terdampak di pantai. Ya. Ini apa dia? Karamah tu guru tadi. Sambil duduk mengajar tak lepas, tangan tu duduk tarik mai orang, tangan tu tarik. Allah yang bagi kat dia, bukan dia. Itu yang kata tadi ni, dia dengar dengan Tuhan, dia dengar. Nampak tak? Umar Abdul Khattab sambil duduk khutbah, dia boleh galih khutbah tu menghadap ke Syria. Tentera Islam jangan turun daripada bukit. Tentera Islam berdiri atas bukit. Dia habaq, dia panggil pula nama jeneral, nama apa, nama komando. Komando yang pimpin tentera Islam di Syria, Madinah, Syria punya jauh. Tentera tu pun dengar. Kami dengar, kami taat ya Amirul Mukminin, kami tak turun tu dia. Sama-sama dengar. Nampak tak? Siapa pegang telinga dia? Allah pegang telinga. Maka dia boleh dengar. Nampak tak? Nah, dia kata tadi, seorang hamba Allah yang sampai makam ni, makna kata dia buat yang wajib dengan elok, buat amalan-amalan sunat dengan tidak terkira, tidak tambah lagi keboleh hampir diri kepada Allah, maka Allah jadi cinta. Bila Allah cinta kepada kita, maka apa juga yang kita ada pada diri kita semua dipegang oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, guna salam. Hari ini Allah bagi kita salam. Afshus salam, ini tips saya nak bagi ini lagi. Manfaatkan salam. Afshus salam, ya. Sebarkan salam. Nabi kata hanya kepada yang kenal dan yang tak kenal. Faham tak? Yang kenal dan tak kenal. Jangan kata orang banyak kenal. Nampak?
Sampai ke benda pun kita nak makan bagi salam tu dia. Nampak tak? Aku ni teringin sangat nak makan durian. Nampak tak? Assalamualaikum durian. Niat dalam ni sudah. Jangan pergi kata ada mulut orang ni kita tak duit. Nampak tak? Ha? Di dalam ni keluar Assalamualaikum durian. Bagi salam. Makanlah durian tu banyak mana pun. Tak dia apa. Tidak. Nampak tak? Confirm. Itu dia. Ini amalan wali-wali Allah. Saya nak cerita wali-wali Allah punya kerja ni. Mereka ni lah nak buat banyak sangat. Mereka guna salam tu luas. Itu dia. Kita nak masuk tempat, kita tak tahu tempat tu apa pun ni. Sebab tu kita masuk rumah, kita bagi salam. Nampak tak? Tapi bagi salam macam mana? Assalamu alaika ayuhan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nak masuk rumah tu, bagi salam. Itu sunnah Nabi tau. Nabi yang baca dulu tu. Ini bukan ulama aja-aja. Nabi terus nak masuk rumah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam dah tak kami dan Allah yang salih. Nampak? Masuk rumah. Rumah tu selamat insya-Allah. Nampak tak? Tak ada masalah. Nak pergi tempat-tempat yang kita tak kerti, kita tak kenal, bagi salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa-apa juga makanan kita nak makan, kita sebut salam dalam ni. Nampak tak? Makan nasi kandang, Assalamualaikum dalam nasi kandang. Dia kata kepada nasi kandang, terus nasi kandang. Dia punya nanti sampai, jangan baca kuat. Orang kita ni tak apa nak kenal. Ni ngaji kau Ustaz. Kacau. Nah. Tak itu. Ini kepentingan salam. Salam wali-wali Allah itu amal. Saya nak sebut nama wali ni banyak yang amal tu. Sebab Nabi kata afshus salam. Dia ambil istilah afshus salam tu cukup besar rupanya. Maka tu kita sembahyang pun bagi salam kat kawan kita, tutup sembahyang kita buka dengan apa? Kita buka tutup dengan sembahyang dengan Assalamualaikum. Tengok muka dia. Itu dia. Bila kita pergi tengok muka dia dengan salam, kita sampai salam dekat dia, selamatlah dia. Nampak tak? Kiri kanan kita selamat, tuan-tuan. Umat Islam akan jadi selamat. Ni tak, dia bagi salam tengok belakang. Banyak lagi tu. Assalamualaikum, dia tengok belakang. Ganggu nak tengok muka sebelah. Nampak tak? Punya tak erti. Itu dia. Nampak tak? Orang Tanjung kita bangam. Itu dia. Nampak? Punya tak erti. Itu dia. Nampak? Bagi salam orang sebelah betul-betul ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok muka dia. Kenal ke tak kenal? Tengok muka dia. Tengok bazat tubuh dia. Maka orang yang kenal salam dengan kita juga bagi salam balik kat kita. Nampak? Sama-sama kenal salam. Salam tu artinya Allah yang bernama salam di atas kamu. Itu kata Imam Nawawi. Nampak? Allah yang bernama salam bersama kamu. Nampak? Allah yang bernama salam menyelamatkan kamu. Itu makna salam. Boleh faham tak? Good. Orang putih kata God be with you good. Dia buat morning. Nampak? Nampak lagi. Dia faham tak? G-O-O-D nampak? Ya. Itu dia. Jadi ini kita nak faham, tuan-tuan. Manfaatkan salam. Boleh tak? Boleh tak? Amalkan insya-Allah. Jangan bimbang nak makan gula, nak makan skrim, makan aku ada kecil manis nak buat macam mana ni. Nampak? Nak teringin nak makan. Duk kira ubat, duk kira penyakit, lebih bila tak boleh makan. Biar tak? Ada apakah kita ada senjata nak jaga apa? Senjata besar kita. Dalam ni kata Assalamualaikum. Nampak? Sebut benda kita nak pakai depan kita. Dalam ni nampak? Bismillah tu bagi bunyi ya, kuat. Nampak ya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ubah di belakang. Wa huwa sami'un, ubah dengan ya hayyu ya qayyum. Itu dia. Ini amalan Khalid ibn Walid. Dia baca dulu. Kat belakang wa huwa sami'un alim tu ubah. Juga ya hayyu ya qayyum. Sebab yang buat, yang cipta, yang semua tu Allah, yang dia semata-mata dia. Racun pun dia bagi jadi, nak jadi bisa racun pun dia bagi jadi, nak bagi mati kerana racun pun dia bagi mati. Nampak? Kerana dia bersifat dengan Al-Hayyul Qayyum. Cantik. Nampak? Baru betul ya? InsyaAllah aku makan. Tapi makan pada Allah. Sah kata Yahyul Qayyum, dia bantai bertiga 4 bigas. Nampak? Sebab ada pula ayat kata wala tusrifu, jangan lebih. Nampak Tuhan kata kulu washrabu wala tusrifu, makan minum
Tapi jangan lebih. Tuhan kata, yang jangan lebih itu kena ambil kira. Apa pun lebih tak boleh. Sampai ibadat lebih-lebih pun tak boleh. Ya. Zainab al-Masakin, isteri Nabi. Rasulullah masuk masjid, tengok 2 tali duk bergantung. Duk bergantung 2 tali. Nah, Rasulullah kata, ni tali apa ni? Dia berkata, yang ni Zainab punya tali. Apa dia buat? Isteri dia lalu, isteri Nabi tu. Dia sembahyang malam. Dia sembahyang malam tak berhenti. Bila dia mengantuk, dia pegang tali. Dia rasa dia nak rebah, dia pegang tali. Nabi kita buka. Ini ekstrim, tak betul. Ini sudah melebih. Nampak tak? Jangan lebih-lebih. Takat mana yang kamu dah boleh mampu, sudah lah buat. Tuhan Nabi buat 8. Nabi buat tahajud malam 8. Nampak larang buat, tapi jangan lebih. Sampai tak tidur pun tak boleh. Nampak ya? Tambah dah makan kita punya masa-masa yang kita patut rehat, tak apalah. Ya. Macam tu juga. Semua perkara. Jadi maknanya apa yang kita boleh lihat, jangan lebih. Itu yang penting. InsyaAllah itu antara kalimah salam yang kita nak pakai. Sebab tu bagi salam yang elok. Assalam, maka tu wajib kena jawab. Salam tu wajib kena jawab. Sebab kita minta doa orang tu bagi selamat, bagi sejahtera. Kita hentak nama Allah, hentak dia tak jawab, haramlah hukum dia. Nampak tak? Ya, macam orang yang tak makan, kita tak mau makan. Itu satu pelanggaran adab yang cukup besar. Ya. Aku yang tak makan, dia tak mau makan. Tidak mesti dia sakit. Orang yang sakit iman dia tak jawab tu. Orang yang sakit iman ni tak jawab salam betul. Nampak? Sampai kesan ustaz macam tu. Ni sampai panggil ustaz orang alim pun juga. Kita bagi salam, dia tengok kita punya lekeh, dia tak kenal dah. Salam. Jawab betul lah. Maknanya kita ni lekeh, tak ada standard bagi salam dekat dia. Saya sampai tegur dengan dia. Di Mekah saya tegur. Tegur pakar rujuk tu, ketua pakar rujuk. Itu dia. Bukan pakar rujuk, ketua pakar rujuk 1996. Haji masa tu saya bertugas. Tugas ya. Kita bawa masa tu kena hantar duit, ambil duit jemaah nak bayar dam, kena ambil tabung haji. Masa tu tak ada komputer, bawa duit diserah, dipandu rekod apa tiba dah duit lidah, duit nak bayar dam lah. Saya yang dibawa, tak ada escort apa pun, dengan tak ada escort, dengan tak ada apa, seorang-seorang kita nak buat lebih bawa sampai puluh-puluh ribu pergi ke ibu pejabat tabung haji, pergi jumpa apa nama pegawai dia, serah. Kebetulan pegawai itu duduk dalam bilik ketua pakar rujuk. Duit isap baik lah. Nampak? Pasal tu belum haram lagi dah rokok ni. Nampak tak? Hukum perbincangan haram tu jalannya 1992 hukum haram tu dah putus, tapi semua negeri tak sepakat. Nampak tak? Majlis Fatwa Kebangsaan saja yang mengeluarkan hukum haram rokok tu 1992. Tapi negeri biasa ni tak haram lagi, dah makruh lagi. Nampak? Mufti pun isap rokok lagi. Masa tu nampak? Tidak. Sampai minta rokok agama dia, ada rokok lah. Tidak. Ustaz ada rokok, minta saya rokok. Tidak. Bagi. Nampak? Sampai tahap tu lagi lah. Pasal makruh lagi lah. Duit sampai. Tu, saya masuk bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Tu dia jawab. Nampak tak? Dia berdiri, saya kata, Syekh tak jawab salam saya lagi tau. Boleh tengok, kata, jawab salam tu wajib. Kena abang begitu. Buat peringat ya. Nampak? Saya bagi salam betul. Tuan kena jawab. Wajib kena jawab. Nampak? Baru dia, Waalaikumsalam. Baru sah, saya kata. Kelipah dia nampak. Dia kata, habis tahun ni aku main, tahun depan aku tak main. Lepas tahun depan tak main, dia potong nama saya lah. Rupanya dia pergi sokong lagi. Dia kata, Ustaz Hasan, nama dia Hassan Abdul Latif, pusat mana Pulau Pinang kami. Tahun depan cuba dia main lagi. Bawa dia main, bagus. Special. Pakar rujuk, rekomen. Tahun depan main pula. Nampak tak? Lah. Pasal kita tegur, dia kata, berani tegur. Dia berani. Nampak tak? Dia berani tegur. Nampak tak? Kita lalu pakai takut lah. Aku tegur, dia tak jawab lah, aku tegur. Besok aku tak main, dia tak recommend aku. Duk takut pasal dunia, mana nak main? Jangan takut atas urusan ibadat, urusan amal ma'ruf nahi munkar, urusan membetulkan ibadat.
Jangan takut kepada manusia, kepada makhluk. Jangan takut pasal hilang pangkat, jawatan, kedudukan. Jangan takut. Pasal dunia ni jangan ada takut. Nampak? Barulah kita jadi hamba Allah yang akan ditolong, bantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tolong kita pakai jadi. Nampak? Dia nak malaikat-malaikat kita nampak. Malaikat apa? Malaikat dia Allah nak tak nampak. Dia malaikat tu nanti pergi sejuk hati orang tu, orang kita tegur tu. Malaikat tu dia pergi jumpa orang tu, nampak? Bagi sejuk hati orang tu, bagi lembut hati orang tu, bagi ilham kepada orang tu, nampak? Perang tu cara perang lah. Nampak tak? Macam di Gaza tu, di Palestin, nampak jet tu, jet putih tu pun. Dia berkata Rusia punya jet, bukan Rusia punya jet. Itu malaikat Allah. Hama dengan jet, kami angkat jet tu juga. Nah, itu dia. Ya. Jet tu bukan dia tembak daripada atas, dia tembak daripada bawah. Itu dia. Nampak? Subhanallah. Jadi dia kita nak fikir tuan-tuan. Jangan buang, jangan takut. Urusan kita nak tegur, kita tegur. Soal nak dan boleh main pula, tak main pula. Sampai gah, sampai Zagarah pun jadi kata ada guru agama tu pakai rujuk tu. Pakai rujuk syekh pula. Dia ni syekh ahli majlis fatwa. Dia nampak. Apa yang kata nak? Kita bukan nak kira itu. Kita dah biasa. Hang tak kenal apa tu. No, dah. Itu sebagai satu tanda kita bukan nak bang kita bagus kita tu dah. Dan memang peribadi kita dah macam tu. Tuhan dah tanam begitu kat kita. Ya, kita rasa penting salam Tuhan kena jawab dengan orang, maka kita pun tuju dekat dia jawabnya. Jadi kata Allah dalam hadis kursi ini, bila Allah dah sayang dekat dia, dia dengar dengan Allah dia dengar, dia melihat dengan Allah dia melihat, dia pegang dengan Allah dia pegang, dia berjalan dengan Allah dia berjalan. Kaki itu Tuhan atur, tangan Tuhan atur, semua Tuhan atur tu. Nampak tak? Ini memang tak lari tuan-tuan. Tak lari. Memang kita akan rasai bahawa kita dikawal oleh Allah, dikawal dengan begitu sempurna. Nampak tak? Dia atur kita punya cara hidup, dia takbir kita terus. Nampak tak? Dan kita manfaatkan ilmu dia, kita manfaatkan apa yang kita amalkan, maka itu akan jadilah sebagai suatu pegangan yang paling penting bagi kita tuan-tuan, insyaAllah. Jadi dekat itulah insyaAllah kita akan sambung pada kalam rumah kita yang akan datang ni, yakni C, muka surat 771, ya. Satu, pengertian darimu lah aku cari jalan yang menyampaikan kepadamu. Tiap-tiap istilah ni kita kena berfaham habis-habis lah nak bawa angka-angka yang tuan-tuan tak boleh faham, tak boleh bawa dia punya manfaat. Jadi kita selalu kita dapat dia punya kelebihan. InsyaAllah kul qawli hadha astaghfirullahaladzim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. سلم سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.